Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Saravana dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya Muhammad Aiman bin Muhammad, pemegang kad matrik 156364 dan rakan saya iaitu Syahidah bin Sariman, pemegang kad matrik 159853 akan membentangkan kajian kami tentang buku sastra dan teori sastra ataupun dikenali dalam bahasa Inggeris iaitu Theory of Literature yang ditulis oleh Raymond Waller dan Austin Warren pada tahun 1956. Pada bahagian bab 1, buku ini telah membincangkan sastra dan pengajian sastra. Pada bahagian ini, pengarang telah memulakan penulisan beliau dengan membicarakan maksud sastra dan pengajian sastra. Pengarang telah memberikan perbezaan antara maksud sastra dan pengajian sastra. Menurut pengarang, sastra merupakan satu bidang seni yang kreatif yang bercorak intelektual yang menggunakan bahasa sebagai pengantarnya. Manakala, maksud pengajian sastra pula, pengarang telah menjelaskan pengajian sastra ini merupakan satu cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang sesuatu sastra. Menurut pemahaman saya, sastra merupakan huraian daripada cerita sastra yang dapat mengekspos ataupun mempengaruhi perasaan, emosi, bau, rasa, imajinasi tempat pembaca yang membaca sastra tersebut. Hal ini menimbulkan keseronokan dalam membaca sastra kerana pembaca dapat membangkitkan imajinasi mereka untuk memindahkan fikiran mereka kepada tempat ataupun masa yang difikirkan oleh mereka ataupun dibayangkan oleh mereka. Selain itu, mereka juga dapat menghayati jalan cerita dan contoh teladan yang ingin disampaikan oleh penulis dalam sastra tersebut. Seterusnya, saya akan membincangkan hubungan sastra dengan pengajian sastra. Terdapat beberapa pendapat yang menyokong bahawa sastra dan pengajian sastra ini mempunyai hubung kait dan saling melengkapi antara satu sama lain. Sebagai contoh, hujah yang dikemukakan oleh beberapa pendapat yang mendapati bahawa sastra ini mempunyai berkaitan ataupun hubung kait dengan pengajian sastra, iaitu kita tidak mungkin akan memahami ataupun menghayati puisi yang disampaikan oleh Alexander Pope tanpa mengkaji ataupun memahami bentuk puisi yang digunakan pada zaman beliau, iaitu dikenali sebagai heroic couplets. Menurut pengarang, tindakan kreatif tersebut adalah bermanfaat sekiranya dilakukan. Namun demikian, tindakan tersebut telah menyalahi ataupun berlainan dengan tugas seorang penelaah sastra. Jelaslah bahawa sastra dan pengajian sastra ini telah menimbulkan beberapa masalah yang sulit. Sejumlah ahli teorika telah menolak secara mentah-mentah bahawa telaah sastra ini merupakan ilmu dan boleh mengakibatkan pengulangan hak cipta terhadap sesuatu karya sastra seperti yang dilakukan oleh Walter Pater dan John Eddington Symonds. Sebagai contoh yang dikemukakan dalam buku ini iaitu Walter Pater, iaitu seorang penyair Inggeris yang terkenal pada abad ke-19, telah memindahkan lukisan karya terkenal iaitu Leonardo da Vinci Mona Lisa dalam bentuk tulisan. Dan John Eddington Symonds telah mengulas sebuah karya sastra dengan bahasa berbunga-bunga ataupun memberi kritikan secara kreatif. Oleh itu, tindakan kedua-dua tokoh tersebut dianggap membazir ataupun hanya terjemahan sesuatu karya kepada karya seni yang lain. Dan kebiasaannya, hasil karya tersebut dianggap mempunyai mutu yang rendah kerana melakukan pengulangan hak cipta. Oleh itu, ahli teori telah menyimpulkan bahawa sastra ini tidak dapat ditelaah tetapi hanya dapat dibaca, dinikmati dan diekspresikan. Seterusnya, pengarang juga telah membincangkan cara-cara untuk mendekati seni sastra. Pengarang juga telah mengemukakan beberapa langkah-langkah ataupun cara-cara untuk mendekati ilmu sastra. Yang pertama ialah menerapkan metod-metod ataupun cara-cara yang dikembangkan dalam ilmu alam dalam pengajian bidang sastra. Sebagai contoh, ilmu alam mempunyai sifat nilai objektiviti, kepastian dan sikap tidak terlibat. Nilai-nilai tersebut boleh diterapkan dalam bidang pengajian sastra supaya dapat menghubung kaitkan antara kedua ilmu tersebut. Seterusnya, pengarang juga mengemukakan satu langkah lagi iaitu dengan meniru cara-cara ilmu alam ini melalui pengajian sumber, asal ataupun penyebab ataupun dikenali sebagai metod genetik. Metod ini pada praktikalnya membolehkan penelusuran apa sahaja hubungan asalkan mempunyai kronologi sifat kedua usaha tersebut. Selanjutnya, saya akan membincangkan masalah ilmu alam dalam pengajian sastra. Sekiranya ilmu alam ini digabungkan dalam pengajian sastra ialah
berlaku perjanggahan ataupun pertindihan antara metod ilmu alam dan bidang sastra ini. Sebagai contoh, bidang sastra ini seperti mana yang dikarangkan oleh penulis mempunyai metod-metod yang asas dan ilmiah dan tidak selalu sama dengan ilmu pengetahuan yang mempunyai metod yang tersendiri iaitu induksi, deduksi, analisis, sintaksis dan pembandingan. Menurut pengarang, hanya golongan yang mempunyai intelektual yang tinggi dalam bidang sastra ini dapat membezakan kedua-dua ilmu ini. Seterusnya, saya menyerahkan tugasan pembatangan ini kepada rakan saya iaitu Syahidah bin Saliman. Sekian daripada saya. Terima kasih. 3 cabang pengajian sastra, iaitu teori sastra berhubungan dengan teori kesustraan, jenis-jenis karya sastra, norma berhubungan dengan sastra, sejarah sastra berhubungan dengan kesejaraan sastra, baik pembicara, bentuk fikiran-fikiran, gaya-gaya bahasa yang terdapat dalam karya sastra dari zaman ke zaman. Yang ketiga adalah kritikan sastra, iaitu menyelidik karya sastra dengan langsung menganalisis, menginterpretasi, memberi komen dan memberi penilaian terhadap sebuah karya. Ini adalah bahagian metode dasar sastra, iaitu terdapat 5 jenis. Yang pertama, sintesis, induksi, deduksi, perbandingan dan analisis. Okey. Sintesis ini merupakan suatu keseluruhan kompleks yang terdiri daripada pelbagai unsur dan bahan dalam sebuah karya sastra. Induksi ini boleh dikatakan sebagai salah satu cara untuk menarik kesimpulan umum yang digunakan oleh para ilmuwan. Deduksi ini adalah kebalikan dari metode induksi kerana ia menarik kesimpulan kepada yang lebih khusus dan terperinci. Sebagai contoh dalam novel yang akan dilakukan. Okey. Seterusnya adalah perbandingan. Ini perbandingan membawa maksud lain daripada makna biasa kata atau frasa tersebut atau makna sebenar perkataan yang telah disampaikan melalui karya sastra. Yang terakhir adalah analisis. Analisis adalah proses memecahkan topik atau bahan yang kompleks kepada bahagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenainya. Kritikan sastra merupakan kajian, penilaian serta penafsiran sastra secara logika. Ia sering dipengaruhi teori sastra, yakni suatu analisis falsafah bagi matlamat dan kaedah gaya kepimpinan sastra yang sedia ada pada karya sastra yang dikaji. Okey, berikut adalah jenis kritikan yang terdapat dalam seni sastra, iaitu kritikan mimetik, kritikan pragmatik, kritikan ekspresif dan kritikan objektif. Kritikan mimetik ni adalah karya sastra, adalah gambaran atau rekaan dari dunia dan kehidupan manusia. Pengarang menceritakan kembali tentang untuk menggambarkan kejadian dan peristiwa apa sahaja yang terjadi di dunia ini. Kritikan pragmatik adalah karya sastra. Kegunaan ini dapat dilihat dari segi hiburan, estetika, pendidikan dan sebagainya. Okey. Karya sastra lebih kepada kejayaan, mencapai matlamat dan kesan tersebut. Kritikan ekspresif adalah kemampuan pengarang mengekspresifkan atau menuangkan idenya dalam wujud sastra. Sebagai contoh, seorang pengarang ni dia mempunyai idea dan dia akan menghasilkan sebuah buku novel untuk menyampaikan kritikannya. Dan kritikan terakhir adalah kritikan objektif, iaitu melihat karya sastra sebagai karya yang dapat berdiri sendiri. Baiklah, ini adalah fungsi sastra, iaitu sebagai hiburan, kerana ia dapat membawa keseronokan yang indah kepada khalayak ramai dan dapat menarik perhatian khalayak ramai kerana keindahan kata-kata yang diungkapkan, irama atau rentak yang tersusun. Selain itu, fungsi sastra juga adalah sebagai alat pengajaran kepada masyarakat kerana dapat membawa kesedaran kepada masyarakat dan mengubah pemikiran masyarakat melalui apa yang telah disampaikan oleh pengkarya melalui penerapan asuhan moral dalam karya yang dihasilkan. Sebagai kesimpulannya, kesustraan merupakan sebahagian daripada budaya manusia. Ia juga
adalah ekspresi diri manusia dan juga manifestasi estetik manusia terhadap bahasa yang dipertuturkan oleh mereka sendiri. Ia juga mempunyai unsur tersurat dan tersirat untuk mengungkapkan makna-makna simbolik di sebalik kata-katanya. Sekian daripada saya, terima kasih.